أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mulakan majlis dan program kita pada malam ini dengan sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana tidak akan berlaku dan berlangsungnya program ini melainkan dengan izin dan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Tuan Imam Ahli Jawatan Kuasa Qaryah Masjid Mahmudiyah Bukit Keteri. Dan program kita pada malam ini dibawakan khas oleh Jabatan Agama Islam Perlis Jaib, Majlis Agama Islam, program mingguan Ihya Masjid, yang mana tujuannya supaya masjid-masjid di seluruh negeri Perlis dimakmurkan dengan kuliah dan majlis ilmu. Dan kita harapkan tuan-tuan, kita dapat menggerakkan seramai mungkin anak-anak qaryah, penduduk-penduduk sekitar masjid ini untuk sama-sama hadir. Yang pertama, tentulah tanggungjawab anak-anak qaryah ini menghidupkan salat 5 waktu. Yang kedua, menghadiri majlis ataupun kuliah ilmu. Tuan-tuan, kita bimbang dalam suasana dan keadaan yang tidak menentu ini, dalam keadaan kita melihat ujian demi ujian. Yang terbaru, kita rasakan keadaan semakin pulih. Kita merasakan ada jalan keluar daripada musibah ini. Tetapi apabila Allah Subhanahu wa taala mungkin melihat kita alpa, dahulu bila ditutup masjid, kita minta supaya dibuka. Kita mengeluarkan tuduhan-tuduhan liar. Kononnya pihak agama ini mengikut telunjuk Dajjal supaya masjid ditutup. Berbagai tohmahan, fitnah dan kata-kata yang buruk dilemparkan kepada pengurusan agama, jabat agama, mufti, bukan kata Perlis, seluruh negara. Tapi bila masjid dibuka ni, malang dan duka citanya lah. Sambutan di sesetengah tempat, tapi banyak juga masjid di Perlis, alhamdulillah penuh. Di sesetengah tempat, satu dua yang masih lagi dingin. Kita harap jawatan kuasa ni selain daripada berkelai jawatan, selain daripada isu-isu remeh-temeh ni, fikir tanggungjawab yang berat, bagaimana nak bagi orang mai dakwah
untuk tarik orang mari ke masjid. Itu tujuan asal kepada jawatan kuasa masjid. Saya ambil kesempatan ini untuk memberikan peringatan kepada diri saya dan tuan-tuan. Kita yang diberikan amanah memegang jawatan kuasa masjid ini, betulkan niat kita. Kan? Supaya kita dapat sama-sama tarik orang datang ke masjid. Ini kerja yang lebih besar daripada kita duk berkelai nak tentukan biru, berkelai siapa buat kerja lebih, berkelai orang tak nampak dia buat kerja, berkelai orang tak lantik dia pasal apa. Ini semua permainan syaitan. Ini semua hasutan syaitan, bisikan syaitan, supaya kita tersasar, kita tergelincir daripada tujuan kita yang utama tu. Tujuan kita nak tarik orang mari masjid, nak imarahkan masjid. Soal-soal kecil, soal-soal peribadi, soal-soal sampingan ini apa kan? Yang duk bersabuk dengan benda-benda ni pasal apa? Kita nak tarik orang mari sembahyang. Masjid ni bukan tempat kita nak berniaga, bukan tempat kita nak cari pengaruh, tempat kita nak ajak orang mari sembahyang. Nampak tuan-tuan? Kau tak kena, kau ni tak kena berkelai, kau nu mebai, kau ni tak mau main masjid, kau nu bawa diri pergi masjid, kau nu mayang di rumah. Lalah kali dia dengan tiang, puas hati. Ini ingatan. Bukan kata kat tuan-tuan, bukan saya main ceramah ni, bukan maksud masjid ni, tak. Ini ingatan. Fadzakir, kata Quran. Fa inna dzikra, sesungguhnya peringatan ini tanfa'ulil mu'minin. Dia bermanfaat. Orang beriman bila dia dengar peringatan, dia dengar nasihat, benda tu bermanfaat. Sesiapa yang tak merasakan nasihat itu berguna untuk diri dia, dia tidak termasuk di dalam panggilan al-mu'minun tadi. Mudah-mudahan tuan-tuan kita dapat sedikit peringatan untuk diri kita. Hadirin mukminin, tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, malam ini saya akan baca satu hadis pilihan dan kemudian sama-sama kita tengok dan sama-sama kita huraikan apakah manfaat dan pengajaran yang boleh kita ambil. Nanti kita nasihat panjang sangat, tak mengaji pula kan. Okey. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله الخلق فمن خلق الله فمن وجد من ذلك شيئا فليقول آمنت بالله. Itu hadis yang pertama. Saya akan baca 2-3 hadis yang sama maksud, kemudian saya akan syarah. Hadis itu maksud dia apa tuan-tuan? Mungkin sebahagian tuan-tuan pernah dengar. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia akan saling yatasaalun. Yatasaalun daripada tasaala, yatasaalun maksudnya saling tanya bertanya. Boleh jadi dia bertanya dia dengan diri dia sendiri. Atau persoalan itu mungkin juga ada orang tanya. Dia kena ada dua pihak. Perkara ni, wazan ni, tafa'ala ni dia berlaku di antara dua pihak. Maksudnya manusia bertanya-tanya. Hang tanya aku tanya hang. Ataupun mungkin timbul pertanyaan itu daripada diri dia sendiri. Suara yang datang daripada bisikan dalaman dia. Itu boleh jadi juga. Apa soalan itu? Dia kata soalan yang timbul itu, Hada khalaqallah. Al-khalq. Bukit ni siapa cipta? Allah. Laut siapa cipta? Allah. Langit siapa cipta? Allah. Matahari? Allah. Bulan? Allah.
Kalau semua ada khaliq, kalau semua makhluk, maf'ul, makhluk, kalau semua benda yang dicipta tu ada khaliq, ada yang menciptanya, siapa yang mencipta? Tuhan. Dia akan mari satu soalan, dia akan mari satu bisikan, dia akan mari satu hasutan, dia akan mari satu suara yang menimbulkan tashkik, menimbulkan syak, menimbulkan suatu perkara yang menyebabkan kita jadi keliru atau kita jadi confused, jadi macam pening. Apa dia? Man khalaqallah. Boleh jadi yang tanya itu orang kafir. Boleh jadi yang tanya itu orang-orang yang mungkin dia terpengaruh dengan sesebahagian ajaran kan. Ajaran yang semakin kita tengok ada pengaruh sikit lah. Geng-geng ma'rifatullah ni, geng-geng yang nak kenal Allah ni. Kan? Geng-geng yang dia nak mengenal Allah. Kemudian disokong pula oleh hadis palsu. Hadis itu palsu. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenali dirinya, maka dia akan mengenali Allah. Kemudian dia ajak kita untuk mengenali diri kita. Siapa kita? Sebab nak kenal Allah, kena kenal kita. Siapa kita? Hang tu siapa? Kita kata kita manusia, hamba Allah. Betul lah hamba Allah. Tapi hang tu siapa? Duk bahas hang tu siapa, hang tu siapa. Kesudahannya tak sembahyang. Pasal apa tak sembahyang? Pasal apa hang tak sembahyang? Pasal aku belum mengenali diri aku. Aku belum mengenali Allah. Macam mana aku nak sembah sesuatu yang aku tak kenal? Jam. Tuan-tuan berhati-hati kadang-kadang perkara ataupun saya sebut ajaran lah. Ajaran ni ada di kalangan masyarakat. Dia main sembang dengan tuan-tuan kan. Dia kata haji ni siapa? Si orang paling. Tak, bukan maksud saya tu. Haji ni siapa? Saya pesara kerajaan. Tak. Saya orang Bukit Keteri. Tak. Haji ni siapa? Saya lah. Saya Haji Abdullah bin Mat. Nama saya. Asal orang paling. Tak. Saya nak tanya haji tu siapa? Haji kenal tak diri haji? Kacau. Tak kenal. Lepas tu macam mana haji boleh kenal Tuhan? Diri haji pun haji tak kenal. Macam mana haji nak kenal Tuhan yang menciptakan haji? Haji kenal tak Tuhan? Dialah Allah. Dialah Allah. Allah tu siapa? Allah tu apa? Allah tu Tuhan lah. Tuhan apa? Tuhan lah yang kita sembahyang sembah dia. Bukan haji, bukan. Haji sembahyang tak? Sembahyang. Haji sembah apa? Apa yang haji sembah? Allah lah. Apa tu Allah? Dia pergi tu. Apa itu Allah? Kita nak jawab apa? Kita jawab Tuhan lah. Tuhan yang mencipta alam ni. Haji tak kenal lagi. Lepas tu, siapa yang tak kenal Allah, dia menyembah sesuatu yang dia tak kenal. Ini tuan-tuan, perbahasan yang tak pernah dibincangkan, tidak pernah wujud dan tidak pernah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan baca dalam hadis, Badui mai tanya Nabi, ada Nabi tanya macam ni. Jam Badui tu. Badui mari tanya Nabi, Nabi suruh mengucap. Nabi tak bahas panjang-panjang. Nabi mengucap. Dia tanya apa? Semayang 5 waktu, puasa sebulan, haji, balik. Nabi tak kata dia hang mesti mengenal diri. Lepas tu mari pula hadis-hadis yang juga tak sahih. Awwaluddin. Bisa dengar? Awwaluddin ma'rifatullah. Perkara pertama awal kepada agama mengenal Allah. Kita memang disuruh mengenali Allah, beriman dengan Allah.
tetapi bukan dengan cara perbahasan yang macam ni. Nanti saya akan bagi contoh lain lah. Tapi saya nak sebut kat tuan-tuan, kalau tuan-tuan dengar macam ni, tuan-tuan dengar orang sembang macam ni, menantu balik daripada mana, buka boh ni, tuan-tuan, a'udzu billahi minasyaitanir rajim, ludah belah kiri 3 kali, bagi salam, start motor, mai sembahyang maghrib. Sudah. Jangan dilayan. Sebab ada dalam hadis Nabi kata berhenti. Bila mari persoalan itu, mari suara-suara bisikan tersebut, atau orang mari bincang dengan tuan-tuan. Oh, kalau tuan-tuan dengar video-video yang geng-geng ni duk bahas ni, ui, pening kita. Tuan-tuan tanya dia balik pun dia tak tahu. Kan? Okey. Hadirin mukminin. Sebab itu persoalan yang tanya man khalaqallah, bila mari saja orang soalan itu siapa yang menciptakan Allah, maka kata Nabi, kamu hendaklah tutup soalan itu, tutup bisikan itu, potong dia punya gangguan itu. Aku beriman dengan Allah. Cukup. Sebab benda ni dia tak akan berhenti, tuan-tuan. Siapa yang menciptakan langit? Allah. Okey. Adanya langit, adanya pencipta. Tak ada pencipta, tak ada langit. Okey. Setiap benda ada pencipta, betul. Setiap benda yang ada mesti ada orang yang buat, mesti ada pencipta. Tak mungkin ada tanpa pencipta. Betul. Setuju, setuju. Allah ada tak ada? Ada. Kalau Allah ada, siapa cipta Allah? Katakanlah kita kata pencipta kepada pencipta. Allah ni ada pencipta. Dia akan berhenti tak? Dia berhenti tak? Berhenti tak? Dia akan tanya, siapa pula cipta pencipta tu? Tuan-tuan faham tak? Siapa buat C, B. Siapa buat C ada kerana B ada. Tak mungkin C ada kalau B tak ada. C ada kerana adanya B. Okey. B, tanda B ada, C ada. Siapa buat C? B. Okey. Siapa buat B? Kita jawab A. Dia berhenti tak? Adanya B, adanya A. Tiada B, tiada A. A ada tak ada? A ada tak ada? Ada. Siapa buat A? Maka ini persoalan yang, sebab itu persoalan-persoalan ini bukan untuk mencari Tuhan, tetapi ini merupakan talbis, merupakan hasutan iblis untuk menimbulkan keraguan dan kekeliruan yang akhirnya manusia akan tersesat dengan sangkaan dia betul. Yang ni bahaya. Tuan-tuan, orang yang sesat dengan sangkaan dia betul, payah kita nak perbetul. Melainkan kita biar. Tapi dalam bab agama kita tak boleh biar. Orang yang berasa betul ni, kita kena bagi dia kena sekali pun. Tapi dalam agama ni kita tak boleh biar, kita kena tarik nak betul dia. Satu orang dia silap jalan, tapi dia berasa kata dia betul. Tuan-tuan agak-agak boleh tegur tak dia? Kita tahu dah kata dia salah. Kita tahu bukan kono kanan tadi, dia masuk kiri, tapi dia duk berasa dia betul. Ni selalu laki bini ke kawan ke pergi mana-mana, dia duk berasa betul. Ada orang ni dia payah, dia ego. Aku rasa macam kanan. Hang tak tahu lah, aku banyak kali dah main. Oh, ni susah. Lepas itu berhujah dengan orang yang menyangka dia betul, susah. Sebab itu kita tak tahu siapa betul, kita balik pada Quran dan Sunnah. Mungkin barangkali dia kata begitu juga kat kita. Dia kata, hang pun bukan betul sangat. Yang betul tidak ada salah, Quran dan Sunnah. Balik pada Quran dan Sunnah. Habis. Kata. Kan? Okey. Balik tajuk ni. Sebab tu saya tak penin soal mandi sapak kan. Sekali dua daripada duduk ingat. Tuan-tuan, orang Bukit Keteri ni dapat isu mandi sapak kan? Mandi buang saya kan?
Dia kata ada mandi buang sel, kita kata tak ada lah mandi buang sel. Sekarang kita balik kepada Nabi. Dia kata ada mandi buang sel, dia kata ada mandi sapak. Kita kata tak ada mandi sapak. Jadi benda dua berkelahi. Lah siapa betul Geng nu kan kata geng nu betul, kita kan kata kita betul. Kita yang kata tak ada mandi sapak, kita kata tak ada. Depa akan kata ada. Berkelahi tak sudah. Balik kepada Nabi. Balik kepada Nabi, bawa satu dalil Nabi mandi sapak. Ni bulan sapak ni bila ada? Ni saya nak ajak tuan-tuan berhujah ni. Saya nak ajak tuan-tuan cerdik. Saya sedang mengajar tuan-tuan untuk cerdik. Bulan sapak ni bila ada? Dia sebenarnya bukan payah nak berhujah, nak kepak ni bukan payah. Bulan sapak ni bila ada? Masa Tuanku Rahman kah? Kan masa Tuan Razak? Oh, senang dia buat contoh lagu tu baru dia nampak. Tuan-tuan, bulan sapak ni zaman Tuan Razak kah atau zaman Tuan Husin On? Zaman bila bulan sapak ni? Ha? Zaman Nabi dah tak? Kata tuan-tuan kata ni zaman Tuan Mahathir ni. Tak apalah, mati takat tu. Zaman Nabi ada tak? Ada tak? Siapa tak setuju kata zaman Nabi tak ada bulan sapak? Okey. Okey, semua setuju. Okey, nombor satu. Setuju ah? Setuju. Nombor satu setuju. Saya tuan-tuan bukan saya nak angkat diri. Saya bukan nak angkat diri. Tapi kalau takat nak berhujah, nak berdebat ni, saya masa sekolah dulu tak pernah kalah lah. Lepas tu saya kata bukan. Kadang-kadang mereka benda asal macam ni pun hampa tak boleh faham. Okey, sekarang kita sepakat zaman Nabi. Zaman Nabi tak ada bulan sapak. Ada kan? Sepakat. Semua sepakat. Melainkan tuan-tuan kata bulan sapak ni lepas pada zaman Umar sikit, nak masuk zaman Osman, dia cuih mai. Tentu kita konti ya. Lah kita sepakat bulan sapak ni ada zaman Nabi. Okey. Kita pergi soalan nombor 2. Kita tanya pula soalan nombor 2. Soalan nombor 2, oleh kerana bulan sapak ni ada pada zaman Nabi, Nabi buat apa bulan sapak? Habis ha? Nabi buat apa bulan sapak? Pasal tadi ada bulan sapak kan? Ha? Ada. Okay. Nabi buat apa bulan sapak? Cerita mai. Cerita mai. Nabi buat apa? Okey. Payah hang pikir lambat sangat. Nabi mandi tak? Mandi apa? Mandi raya Nabi mandi tak? Mandi jemaah mandi tak? Mandi sapak dah? Ada tak? Tak ada. Tutup buku, tutup laptop, ambil kasut, kalau ada jamuan, makan, kalau tak ada, balik. Nasi dalca dah tuan tu. Bukan payah. Benda yang sebegitu mudah untuk kita faham, bulan Safar telah wujud pada zaman Nabi dan Nabi tidak pernah mencontohkan sepanjang hidupnya, walaupun sekali dia mandi sapak. Susahkah untuk kita faham dan kita terima bahawa tak adanya amalan mandi sapak? Cuma ada amalan mandi sapak ni di mana? Di mana? Tuan-tuan pergi ke benua India. Ada satu sungai, Sungai Ganga, Ganges River. Cukup. Kalau lebih lagi ada orang saman pak. So kita tengok hadis yang kedua. An Abdullah bin Mas'ud qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن قالوا وإياك يا رسول الله قال وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. Nampak? Nabi kata tidak ada mana-mana manusia yang dilahirkan di atas muka bumi ini melainkan Allah akan menghantar kepadanya qarinuh. Qarin artinya apa? Teman. Qarin ni maksudnya apa? Sahabat, teman dekat lah. Bukanlah sahabat, dia macam kembar lah.
minal jin, daripada jin. So tentang kata hang pi kangak kemarin. Dok. Tapi aku nampak macam hang duk di kangak. Karin lah tu. Karin lah tu. Kan? Nampak? Minal jin, daripada jin. Kita lahir je ada jin. Jin ni tuan-tuan kena faham, syaitan. Syaitan. Dia ni, sahabat tanya, kalau Rasulullah kata semua orang ada, Rasulullah pun orang juga. Rasulullah ada tak? Nabi kata, wa iyaya. Aku pun ada. Rasulullah pun ada qarin. Pasal dia juga bashar. Dia juga anak Adam. Dia ada. Cuma a'anani, Tuhan telah membantu aku. Fa'aslama. Fa'aslama ni khilaf di kalangan para ulama. Apa makna fa'aslama? Satu faham qarin Nabi itu Islam. Fa'aslama di situ bermaksud jin Nabi telah diislamkan. Jadi bila dia masuk Islam, dia tak jahat lah. Sebahagian ulama dia faham fa'aslama tu dengan makna apa? Telah menyelamatkan, telah diselamatkan, telah selamat Nabi daripada makar jahat hantu tu, jin tu. Jadi ada dua maksud. Satu kata jin tu masuk Islam, clear. Satu lagi kata jin tu jahat tapi dia tak boleh mengacau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi jin kita jin yang jenis honak. Jin yang duk bisik yang tak elok, yang suara bisikan, halusinasi, imajinasi, yang kata setengah orang dia kata Jibril mai jumpa dia, Jibril mai habaq dia, ilmu ni dia dapat langsung daripada Tuhan, ilmu laduni apa semua ni. Beringat, tuan-tuan. Dia duduk dalam bilik seorang-seorang, dia duduk bercakap. Dia bukan bercakap seorang-seorang. Tuan-tuan yang kata dia bercakap seorang-seorang. Dia bermonolog. Dia bukan bermonolog. Dia sedang berdialog. Dengan siapa? Dengan qarin ni. Tuan-tuan, jangan pelik lah. Syaitan ni dia boleh main menyerupa, berjanggut, berjubah. Dia kata aku ni Jibril. Jadi hang telah diperintahkan oleh Allah seperti mana Nabi Ibrahim kena sembelih anak dia Ismail, maka hang dengan tak ada raja, dengan anak duk tayak, dengan tak ada duit nak makan, bos semua mai suara ni, duk lantik dia jadi Ibrahim, melih sungguh anak dia. Pasal itu kadang-kadang bila kita dengar cerita-cerita keluarga ni, dia mari bisikkan, dia mari. Sebab itu tuan-tuan, mari duduk di masjid. Mari berjamaah di masjid. Ada apa-apa luah kepada tu imam, cerita pada tu imam, tanya tu imam, sembang, bermasyarakat. Pasal itu dalam Islam ni tak ada ajaran piduk dalam gua. Ni tuan-tuan Bukit Keteri, Bukit Cabang apa semua duduk dekat ni, banyak elok si. Dia kata aku tak nampak hang. Ajaran yang betul, ajaran dalam Masjid Mahmudiah ni saja. Mau siapa-siapa duk ajak, dia kata jom kita. Dia lah. Kita Jumaat ni kita pasak, kita masuk Bukit Cabang. Buat apa? Hari ni kita nak cari Tuhan. Cari Tuhan di masjid. Cari hantu di Bukit Cabang. Bukan bayar. Nabi SAW lepas daripada dia jadi Rasul, dia tak pergi dah ke gua. Dia pergi gua Hira tu sebelum jadi Rasul. Lepas jadi Rasul, dia pergi mana? Dia pergi masjid. Dia sampai di Madinah, dia cari apa? Dia cari apa tuan-tuan? Dia cari masjid, dia tak cari gua. Dia tak tanya orang Madinah, ni gua tak nak gua. Yang kita sampai nak pergi masuk gua, masuk ajaran. Tuan-tuan, mungkin kita tak rasa, tapi wujud golongan ini. So, qarin. Qarin ni suara dia. Sebab itu yang mari bisik kat kita, siapa cipta Allah, yang mai bisik-bisikkan tu, yang kadang-kadang tuan-tuan kata isim tu, suara halus syaitan. Kawan dah tak semayang, dia dah tak semayang dah jauh dia dengan Allah Ta'ala. Pasal itu geng-geng ajaran-ajaran yang pelik-pelik ni, nombor satu tuan-tuan, nombor satu, mereka tak semayang. Saya malah nak sebut dia. Macam mana hang nak semayang dengan rambut serabai macam ni? Kan? Macam mana nak semayang?
Bila satu orang tak semayang, pasal itu wanita, kita tak nafikan. Wanita yang dalam keadaan tak suci, mereka tak boleh salat, mereka jauh daripada Allah, ketika itu akan tak boleh salat. Sebab itu kita nasihatkan wanita yang haid, walaupun dia tak boleh semayang, dia jangan tinggal zikir. Semayang tak boleh. Ni semayang tak boleh, dengan tak semayang, dengan berzikir pun dok, dengan apa pun dok. Yang tu yang duk menjerit tu, isteri dia. Jangan tak suci tak boleh semayang, tapi zikir pagi petang, doa wirid-wirid Rasulullah baca, tak ada masalah yang tu. Okey? Itu satu. Tuan-tuan tahu tak? Iblis qarin, jadi yang mai dekat kita ni, antara dia punya bisikan dia, hak tu lah. Nabi kata, ya'ti syaitana ahadakum, telah datang kepada kamu syaitan. Sebab itu hati-hati ya. Siapa yang kata mimpi jumpa Nabi, boleh, betul, memang boleh mimpi jumpa Nabi. Sabit dalam hadis. Nabi kata syaitan tidak boleh yatamatsalu bi. Syaitan tak boleh menyerupai aku. Tapi jangan silap faham. Syaitan boleh menyerupai orang lain, dia pergi mengaku dia sebagai Nabi. Yang tu boleh. Pasal tuan-tuan pun tak kenal Nabi, betul tak? Katalah tuan-tuan tak pernah jumpa saya, cuma dapat maklumat Jabatan Agama kata satu orang ustaz nama Muhammad Riza akan mai ceramah ayat masjid. Siapa pun tak pernah tengok muka dia, mai satu orang mengaku kata Muhammad Riza. Boleh jadi tak? Boleh jadi tak? Tuan-tuan pun bagi dia ceramah. Lepas tu elok saya sayuk sikit sampai. Habis ada ceramah. Hang siapa pula? Dia saya jaik bentang. Yang tak zat siapa dia pula? Boleh jadi tak? Boleh jadi. Satu orang tuan-tuan tak tahu Nabi tu macam mana, sifat dia macam mana, rupa dia macam mana, tak bisa tengok. Hadis-hadis Nabi dalam Syama'il pun tak pernah baca, tak pernah jumpa. Tiba-tiba mimpi mai satu malam, mai satu orang, dia kata dia Nabi. Tuan-tuan pun esok Nabi. Awak abang tak mungkin mayang subuh. Nabi kata aku cukup dah, banyak dah subuh. Kacau. Nampak? Tak berhenti sat. Sampai yang bukan Islam pun mengaku juga jumpa Nabi. Kalut kita. Nabi kata ya'ti syaitanu ahadakum. Syaitan itu mendatangi kamu. Dia boleh mendatangi dalam bentuk suara, dia boleh datang dalam bentuk bisikan, dia boleh datang dalam bentuk apa. Sebab itu tuan-tuan, orang-orang yang kena rasuk ni, memang syaitan itu ada dalam diri dia. Dan dia juga boleh datang dalam bentuk yang lain, dalam bentuk binatang, dalam bentuk orang. Ni kita dah syarah panjang dah. Dia mai kat kita. Dia kata man khalaqa hadha. Dia mai mula bisik, siapa cipta ni? Allah. Siapa cipta ni? Allah. Last sekali dia kata man khalaqa rabbak. Siapa buat Tuhan? Ini yang Nabi, yang ada hadis, walaupun ada pertikaian, ada perbincangan dia. Ada hadis yang mana larangan kita berfikir tentang zat Allah, tapi kita disuruh berfikir tentang ciptaan Allah. Tafakkaru fi khalqillah. Allah cipta juga. Ini nak bahas sangat tentang Allah, bahas sangat tentang Allah, nak cari Allah, nak cari sampai tara mana? Beriman Allah itu wujud, beriman Allah Maha berkuasa, segala ibadah hanya dipersembahkan kepada Allah. Allah Maha mengetahui tidak tanduk kita. Setiap apa yang kita buat semua dalam pengetahuan Allah. Benda-benda yang tauhid tu cukup. Tak, kita kena kenal Allah. Sebab itu mai lalas sekali dia kata, kita nampak saja pokok tapi dia bukan hakikat pokok. Zahir dia pokok tapi hakikatnya pencipta pokok. Saya jumpa satu orang duk ada dalam Kangak. Dia kata dia tak tahu dia sebut apa, saya lupa. Dia kata dia panggil ustaz ke panggil cik. Dia kata cik dengar motor tu dengar bunyi apa? Bunyi motor nak dengar bunyi apa? Burung ni bunyi apa? Burung bunyi kicauan burung, ayam punya. Dia kata tak. Itu zahir. Saya tak dengar zahir tu. Saya tak dengar. Walaupun saya bunyi motor, saya tak dengar bunyi motor. Walaupun burung, saya tak dengar bunyi burung. Hang dengar apa? Saya dengar kalimah tasbih. Tersadak kita tuan-tuan. Tuan-tuan dengar apa? Bunyi kipas? Tuan-tuan tak sampai lagi. Sehingga kita melihat semua ini Allah.
Kita dengar ini semua Allah, tapi selagi mana kita duk nampak benda tu bukan Allah, kita belum sampai maqam. Tu dia. Nampak apa ni? Pasal itu ada perkataan Allah fi jaybi. Allah di dalam jubah aku. Allah dalam jubah aku. Okey, saya tak pakai jubah. Kalau dia kata Allah dalam jubah aku, apa maksud dia? Allah dalam jubah, dalam Allah fi jaybi, Allah dalam jubah aku. Jubah ni jubah. Dalam jubah siapa dia? Dalam jubah tu saya lah kan. Jadi kalau dia kata Allah dalam jubah, apa maksud dia? Saya itu Allah. Awak nampak saja saya ni saya, tapi sebenarnya ni bukan saya. Ini Allah. Itu yang kata Nabi Muhammad tu bukan Nabi. Nabi Muhammad tu bukan betul, bukan Nabi Muhammad, tapi Allah. Kita nampak je Nabi, tapi Allah. Oh. Tuan-tuan, tinggi ilmu dia, sakan. Betul-betul dia ni dahsyat, bukan dahsyat, gila. Adakah? Pasal itu yang kata setiap ini huruf-huruf Quran ni, yang Quran huruf-huruf Quran ni, alif ni bukan alif. Alif tu huruf zahir, tapi dia ada sebalik alif. Apa dia tu alif? Alif tu apa? Tuan-tuan, huruf tuan-tuan tengok alif tu apa? Alif itu bukan alif. Alif tu adalah buka kot ni yang jenis sembang pandai ni. Jaga-jaga. Kemudian Nabi kata apa? Bila mari soalan-soalan yang seperti itu, fa idza balaghahu falyasta'idz billah wal yantahi. Nabi kata hadis ni diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Nabi kata bila mari fikiran-fikiran macam tu, bisikan-bisikan yang macam tu, hampa kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hampa berhenti, hampa jangan layan. Kalau ada orang bertanya, bercakap, hampa tinggalkan dia. Ini dah masuk isim dah. Dah masuk syaitan. Ini syaitan, ni suara syaitan. Kalau dengar suara tu suara syaitan. Kalau kawan tu yang bercakap, kawan tu zahir. Yang tu betul. Suara dia, cakap dia itu daripada wahyu syaitan. Hati-hati dah. Okey. Cuma saya nak sebut kepada tuan-tuan, ada tak benda tu kadang-kadang dia terlintahlah hati tuan-tuan. Perkara-perkara yang kadang-kadang dia persoalkan Allah apa semua ni, kadang-kadang mari satu perkara, dia mari pada, dia main lintasan-lintasan ni, dia macam kita persoal Allah. Ini sebenarnya hasutan suara syaitan, bukan tuan-tuan. Kadang-kadang dia main tu perkataan-perkataan buruk, perkataan-perkataan yang siapa yang rasa benda tu, itu tanda iman dia kuat. Saya baca dalam hadis kat tuan-tuan, bagi tuan-tuan jelas. Kita tak mau sembang kosong ni. Kita tak mau gini cakap, merepek, merapu, merewang, terawang-awang ni. Cakap, kita bagi hadis. Cakap, kita bagi hadis. Tuan-tuan dengar hadis ni. Daripada Ibnu Abbas. Daripada Ibnu Abbas. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ada juga dalam Abu Dawud. Daripada Ibnu Abbas, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah, inna ahadana yajidu fi nafsihi yu'arridu bisyai' li an yakuna hummatan ahab ilaih min an yatakallam bih. Dia kata mari satu orang laki-laki yang dia cerita kepada kami di dalam hati dia ada suatu benda yang mana ia terbakar menjadi abu, lebih dia suka daripada dia bercakap. Maknanya mai satu suara yang seolah-olah dia kata, macam dia kata, benda yang mempertikaikan Tuhan, kadang-kadang mungkin sampai mencerca Tuhan. Ada. Dia mai suara tu macam kita cakap, macam suara kita. Perkataan tu tak mungkin kita cakap. Perkataan tu mustahil kita cakap. Kadang-kadang dia kata, betul ke Tuhan ni ada? Tuhan ni berkuasa ke tak? Kadang-kadang ada yang sampai maki Tuhan. Kadang-kadang sampai mempertikaikan apa Quran apa semua. Dia main dalam hati kita. Nabi SAW, dia dengar kawan tu cerita. Dia kata, aku suka lagi terbakar jadi abu daripada aku cakap perkataan tu. Artinya, dia tanya perkataan tu pasal apa jadi? Betul ke dia yang cakap? Kadang-kadang dia main tau. Dia main dalam diri kita. Nabi SAW bila dengar, Nabi kata, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillahilladzi radda kaidah ila al-waswas.
Nabi kata Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Bagi Allah segala puji yang telah yang telah tolak, yang telah bongkarkan tipu daya itu menjadi bisikan. Artinya apa? Itu suara syaitan. Dan syaitan ni kata para ulama, antaranya Al-Imam Ibn Qayyim, dia kata apa? Dia kata syaitan ni dia dah tak ada jalan dah nak kacau kita. Tuan-tuan dapat tak? Dia dah tak ada jalan, tak ada lubang nak macam mana nak hasut tuan-tuan, nak lingkupkan tuan-tuan, nak tarik tuan-tuan. Dia tak ada jalan dah. Nak kacau tuan-tuan, orang kuat semayang, rajin baca Quran, rajin wirid. Dia tak nampak pintu dah. Dia tak nampak jalan dah. Macam mana dia nak masuk? Tuan-tuan, siapa-siapa ni, satu khabar gembira daripada Nabi. Siapa-siapa yang keluar daripada bisikan itu tanda iman dia sangat kuat. Kenapa? Kerana syaitan dah habis jalan, dia masuk pada jalan yang terakhir untuk nak bagi kita rasa seolah-olah kita yang kata benda tu. So kalau mari benda macam tu, pertama, tuan-tuan jangan takut, jangan risau, jangan bimbang, jangan layan. Itu suara syaitan, bukan suara tuan-tuan. Tak mungkin satu orang salat, satu orang baca Quran, satu orang yang beriman, satu orang yang rajin mengaji boleh ucap perkataan yang kufur, boleh keluar kata-kata yang buruk macam tu terhadap Allah. Perkataan ni tak mungkin tuan-tuan normal waras boleh kata siapa buat Allah. Takkan Allah jadi sendiri. Perkataan itu bukan suara kita. Itu bukan daripada hati kita. Itu daripada syaitan. Nampak? Maka Nabi kata dalam hal ini tanda iman seseorang itu. Maksudnya kalau mari lagu tu tuan-tuan lawan. Okey, hadirin mukminin. Kemudian Nabi SAW sebut dalam hadis Anas bin Malik. Pasal itu saya nasihatkan diri tuan-tuan. Bukan saya kempen tuan-tuan kepada saya, tak. Saya nasihatkan diri tuan-tuan, dekatlah dengan majlis ilmu. Duduklah dengan majlis ilmu. Kerana bila kita jauh, pasal itu yang Nabi kata tu, alaikum bil jamaah. Hendaklah kamu bersama dengan jamaah kaum muslimin. Duduklah majlis ilmu, bercampur dengan orang-orang alim, para ulama. Pasal apa tuan-tuan? Bila kita duduk jauh, dia mari bisikkan. Bila kita duduk sorang-sorang, dia membuka ruang untuk syaitan masuk pada kita. Pasal itu antara salah satu nasihat Nabi SAW supaya kita berteman dengan orang yang saleh. Supaya dia boleh nasihat dengan kita boleh sembang, minta panduan pada dia boleh tegur, dia boleh jawab. Supaya kita tak fikir benda tu sendiri. Nampak tuan-tuan? Daripada Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, "La yabrahan nas yatasaalun hatta yaqulun hadha Allah khaliq kulli syai' faman khalaqallah." Nabi kata apa tuan-tuan dalam hadis Muslim, hadis ni sahih Muslim. Nabi kata manusia ini tidak henti-henti bertanya. Akan mari persoalan dalam diri dia, akan mari soal jawab dalam diri dia, akan mari kemuskilan dalam diri dia, akan mari suara-suara dalam diri dia. Tak berhenti, Nabi kata, tak berhenti. Sampailah Allah buat ni, Allah buat tu. Ni dia nak cari Allah ni. Allah buat nu, Allah buat aku. Ni tangan ni semua Allah yang buat. Man khalaqallah. Siapa yang buat Allah? Nampak? Jadi bila mari benda macam tu, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ini juga nak menunjukkan kepada kita tuan-tuan apa dia? Adanya bab yang dia panggil waswasus syaitan. Adanya bab yang dia panggil sebagai waswas syaitan. Waswas syaitan ni apa? Suara dia, bisikan dia. Saya bagi pada tuan-tuan satu hadis yang mana menyokong kenyataan kita ni, yang mana syaitan memang ada bisikan pada kita. Hadis yang saya akan baca pada tuan-tuan ni membuktikan suara yang kita dengar tu suara syaitan. Tapi kita masalah bila sebut suara syaitan, tuan-tuan bayang apa? Duk bayang suara hantu. Suara bunyi langsui, suara bunyi pocong. Aku dengar suara hantu, suara setan. Setan dia bukan suara macam tu. Dia suara macam suara kita ni. Sebab itu Nabi SAW sebut bisikan. Bisikan tu maksudnya satu
Dia boleh main daripada lintasan hati. Dia boleh, orang tanya macam mana nak kenal bisikan setan dengan bisikan malaikat. Kalau orang tanya tuan-tuan macam mana nak kenal, tuan-tuan nak jawab macam mana? Macam mana tuan-tuan nak tahu kita tu suara setan dengan suara malaikat? Bukan payah kita baca hadis ni kita boleh faham. Daripada Abdullah bin Mas'ud. Hadis ni daripada Abdullah bin Mas'ud. Hadis Abdullah bin Mas'ud, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna asy-syaitan lammatan bibni Adam, walil malak lammah." Untuk setiap anak Adam itu ada lammah, satu suara bisikan daripada syaitan, walil malak, daripada malaikat, walis syaitan, dan juga ada daripada syaitan. Setiap daripada kita ni ada dua bisikan. Itu kadang-kadang dia berlawan tu, yang kadang bertarung, bertembung tu, dua suara. Kemudian Nabi kata apa? Fa'i'adu bisyarri wa takdzibu bil haqq. Yang mengajak, menyuruh, membawa kepada kejahatan dan menolak kebenaran, itulah suara apa dia? Syaitan. Fa'i'adu bisyarr, yang bawa jauh daripada kejahatan, wa takdzib bil haqq. Yang mana yang menjanjikan keburukan, mendustakan kebenaran tu, yang tu setan. Yang mana mengajak fa'i'adu bil khair wa tasdiq bil haq, yang mana mengajak kepada kebaikan, menjanjikan kebaikan, mengajak kepada kebenaran, itu surah malaikat. Nampak? Falya'lam annahu minallah falyahmadillah. Maka Nabi kata, siapa yang mendapat suara yang mengajak kepada kebaikan, cetusan kepada kebaikan, hendaklah dia tahu itu daripada Allah. Dia bersyukur. So tuan-tuan nak bezakan macam mudah ya. Suara yang ajak kepada kebaikan, dia akan datang daripada bisikan. Kita nak panggil bisikan pun tak, bisikan ni selalu jahat. Dia datang daripada ilham malaikat. Tapi kalau tuan-tuan dengar yang jahat tu, yang menjauhkan daripada kebaikan tu, wa takzibil haq tu, yang menolak kebenaran itu daripada suara syaitan. Nampak? Kita azan, lepas tu kita sambung sikit bahagian kesimpulan tu dari buah tajuk ni. Jadi saya minta muazzin untuk azan masuk waktu insya-Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Okey. Kalau bolehlah kita undur sikit belakang. Bukti paling besar, kisah yang paling jelas, syaitan ni memang kuat dia punya was-was. Was-was ni jangan faham yang tuan-tuan, was-was ni jangan, yang tu betul juga. Yang tu betul juga, itu was-was juga. Jangan tuan-tuan faham Allah itu salah satu. Salah satu. Kan yang tu, itu salah satu. Yang kita peliknya, tuan-tuan perasan tak? Tak sembang sikit dengan orang Bukit Keteri, bukan selalu nak main. Perasan tak? Dan perasan ah? Setuju tak? Parti tengok. Geng-geng hak yang Allah. Begitu tu. Alham. Perhati tengok. Masa dia luak daripada semayang, dia jadi tak? Dia pergi kedai makan. Nasi dalca lah, pasal dekat dengan nasi dalca, kita angkat dulu sikit lah. Ayam ke ikan? Ayam. Ikan. Ayam. Ikan. Ayam. Dia wah-wah tak? Dia wah-wah tak antara ikan dengan ayam? Dia wah-wah tak dia nak ambil ikan ke ayam? Tak. Dia boleh habaq ni, saya bagi kat tuan-tuan. Ini dia panggil apa? Kita melihat hakikat manusia itu. Dia tak wah-wah. Dia silap habaq lagi. Ayam atas pada paha, hang potong siap-siap, buah bendi 2, telur masin separuh, hang kupah, hang jangan ubuh dengan kulit. Oh, tuan-tuan, cara dia habaq tak ada wah-wah. Telur abui ke telur masin? Bendi ke sawi? Tak. Dalam urusan lain, kehidupan lain pun tak. Kehidupan dunia tak ada was-was tu. Pasal apa? Why? Pasal apa tuan-tuan? Tapi bila mak tadi duk bersembang dengan kita punya elok, okey. Bila dia dia main. Tu saya kata, ini bukan soal diri dia. Ini soal syaitan. Syaitan tak dia makan lebih dia. Dia nak buat kerja lebih dia. Tapi sekali dia semayang, dia siap. Ini jawapannya. Tapi kalau satu orang pun makan pun wah-wah sampai kita nak kena tolong abang. Ni, hang tak ada order. Tunggu hang ke lapang. Aku abang kat hang. Kalau orang lagu tu memang kita berobat lah dia. Bawa pergi mana sekretari ke apa berobat. Tapi kita heran pasal apa? Dalam urusan dunia, dalam duit lagi tak ada siapa wah-wah. Bahala ke masuk tak ada wah-wah. Bayar aku wah-wah. Setan tuan-tuan. So tang itu pun kita dah boleh, dari sudut itu pun kita dah boleh tangkap kata itu kerja setan. Nampak? Saya nak kongsi dengan tuan-tuan bagaimana iblis atau syaitan atau dalam bahasa kita jin hantu semua ni telah memerangkap, telah menipu datuk moyang kita Adam alaihissalam. Ini tak ada siapa boleh nafikan, walaupun takwil kok ni Adam tak ditipu lah. Ada satu tok guru macam mana tak ada pusing, tak tahu dia pusing kok mana. Dia kata Adam tak ditipu lah, Adam sengaja nak makan pasal memang Tuhan dah atur kita nak keluar. Apa hampir pusing ni? Dia kata Adam bukan tertipu dengan iblis, Adam bukan terpedaya dengan iblis, Adam bukan pasal ikut iblis, tapi Adam memang nak makan pasal dia nak bawa cucu dia pergi dunia apa masuk syurga. Macam-macam dah dia pusing. Tu pun tuan guru. Nampak? Saya pun tak tahu.
Mari kita tengok dalam Al-Quran. Tuan-tuan boleh tengok dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebut Al-A'raf, surah Al-A'raf ayat 20. Allah sebut macam tu, kita terima. Pandai lebih daripada Allah. Ini pun satu bab, pandai lebih daripada Allah. Allah kata lagu tu, dia kata dah, ini maksud dia. Bukan tuan-tuan? Tuan-tuan sembahyang baca tabat kan? Sehari dua ni orang tak mau baca tabat. Nampak? Ya, sebab tak baca tabat? Tak boleh baca tabat. Syakir Nabi terentak hati. Tuan-tuan, Nabi ni mana lebih penting bagi dia, keluarga dia ke agama? Saya ada satu kata-kata Mufti hantar dalam grup. Kata-kata tu bagus, cantik kata-kata tu. Kalau perjuangan Nabi ni, seingat saya lah, dia ada 4 benda dalam bahasa Arab lah. Kalau Nabi berjuang kerana tanah, air, kalau perjuangan Nabi tu kerana negara, Nabi tak akan tinggal Mekah, pergi Madinah. Satu. Kalau perjuangan Nabi itu berasaskan kepada tanah air, kerana negara, Nabi tak tinggal Mekah, pergi Madinah. Kalau untuk merebut kuasa, Nabi tak tinggal Mekah. Pasal Mekah tanah air. Perjuangan Nabi bukan kerana tanah air. Agama. Nombor 2. Kalaulah perjuangan Nabi itu kerana keluarga, kerana bangsa, kerana keturunan, Nabi tidak akan berlepas diri. Buang Abu Lahab, pak menakan dia. Tapi Nabi buang tak? Nabi buang tak? Nabi buang. Nabi lawan. Nabi lawan pak menakan dia. Pasal apa? Pasal perjuangan Nabi bukan kerana keluarga, perjuangan dia kerana agama. Nampak? Sebab itu kita kadang-kadang kena faham Nabi berjuang kerana agama. Ini pak menakan dia. Pak menakan yang ikut agama, maka selamat. Pak menakan yang lawan agama, pak menakan yang lawan agama, selamat ke tak? Selamat ke tak? Tak selamat. Itu mudah ya. Esok malaikat nak seksa Abu Lahab. Dia seksa macam mana? Han jangan duk pukul, tak tahu halau pak menakan Nabi. Ini bukan cerita dunia. Maka kadang-kadang tuan-tuan, kita ini juga satu benda, cakap atas ilmu. Okey. Dalam surah Al-A'raf ayat 20, Allah Subhanahu wa taala firman, "Fawaswasa lahumas syaitan." Syaitan telah waswas ni bisikkan tau, bisikkan. Syaitan telah membisikkan lahuma. Huma tu siapa dia? Adam dengan Hawa. Ada orang kata bukan, Adam tak salah, Hawa tu yang akal jenuh, dia yang hasut Adam. Pasal tu orang perempuan ni jaga-jaga sikit. Amboi, model ceramah cukup syok. Quran kata dua-dua salah, dua-dua silap. Kan? Lepas tu kita pula hanya nak jadi Hawa. Nampak? Pandai-pandai. Kemudian tuan-tuan, Allah juga sebut di dalam ayat yang berikutnya, Taha, surah Taha ayat 120. Surah Taha ayat 20. Bisikkan syaitan tu, bisikkan apa? Tuan-tuan tengok dalam surah Taha ayat 120. Setelah itu maka syaitan membisikkan, waswasa, membisikkan, kan? Fa waswasa ilaihi syaitan. Dia guna perkataan waswas. Al-Taha 120, balik pergi buka. Syaitan membisikkan, waswas dia guna, hasutan kepadanya dengan berkata, "Ya Adam." Ni syaitan main bisik kata, "Ya Adam, hal adulluka ala syajaratin." Mau tak engkau aku tunjukkan satu pokok al-khuld. Penamaan khuldi itu daripada syaitan lah. Tak apalah, tak ada masalah pun. Kan? Wa mulkin la yabla. Mau dah aku tunjuk satu pokok, kalau hang makan kekal dan menjadi malaikat yang tidak musnah. Itu dia bisik. Dia main bisik yang tu. Dan the end of the story, ceritanya Adam terpedaya.
Terpedaya. Nampak? Ha? Ha. Okey. Last kali tuan-tuan, saya ambil satu hadis lah pada tuan-tuan yang mana membuktikan bahawa dia memang senantiasa, syaitan ni dia senantiasa dengan kita. Hadis yang tuan-tuan selalu dengar, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari di dalam bab sifat iblis. Tuan-tuan kena kenal betul-betul ni. An Anas daripada Anas, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna asyaitana yajri minal insan majrad dam. Sesungguhnya syaitan yajri. Yajri ni daripada perkataan jara yajri, mengalir. Lepas itu tuan-tuan baca dalam Quran jannatun tajri. Sebab itu tuan-tuan baca sadaqatun jariyah. The same word. Perkataan yang sama, jara yajri. Syaitan itu mengalir di dalam diri manusia pada apa? Majrad dam, pada saluran. Majra ni daripada jara tadi lah. Majra ni saluran dia. Tempat larian tu ad-dam, dam. Tu yang tuan-tuan duk pergi haji kena dam tu. Apa siapa dia panggil dam? Pasal dia ambil kaitan dengan darah, dimak. So baru kita faham. Pasal itu bila kita salah, kita kena sembelih kambing. Itu dam darah tu, darah kambing. Jangan tuan-tuan lagi silap, langgar pantang larang pergi sembelih diri pula. Dam. Okey. Ada dua makna. Satu makna yang zahir, iaitu syaitan ada dalam saluran darah kita. Maksudnya Allah izin untuk dia masuk. Pasal itu bila orang tanya boleh tak syaitan masuk dalam diri manusia? Boleh. Dalilnya hadis ni. Jadi boleh tak hantu masuk dalam diri tuan-tuan? Boleh. Yang duk cakap kadang-kadang dia cakap elok, kadang-kadang cakap elok kan, mata lain apa semua, syaitan boleh masuk dalam diri dia. Itu dia jadi gila tu. Lepas tu macam mana nak bawa keluar? Yang tu dia kena tengok pada orang lah. Kan, tengok pada orang. Macam mana nak bawa keluar hantu tu? Nak suruh dia keluar. Dia duduk dalam tu, macam mana kita nak suruh dia keluar? Ada yang mudah, ada yang payah. Nampak? Tapi dia ada. Itu hasutan, rasukan. Sebab itu di zaman Nabi ada orang kena rasuk. Satu orang wanita. Baca tak hadis tu? Tentu ingat tak hadis tu? Satu orang wanita kena rasuk. Dia kena rasuk sampai tak sedar diri. Kita panggil histeria lah. Dia mai jumpa Nabi SAW. Nabi bagi two choice. Satu, aku doa hantu tu keluar. Hantu tu keluar. Hang lega. Satu lagi, hang redha dengan musibah tu, hang terima ujian tu, Allah Ta'ala bagi pahala besar ke hang. Dia kata Rasulullah, dia terima. Dia akan hadapi. Cuma dia minta kat Rasulullah, dia kata macam ni. Masa rasukan tu, dia tak sedar diri. Dia takut aurat dia tersingkap. Pasal itu tuan-tuan tengok kadang-kadang orang yang kena rasuk, dia londeh baju. Dia kata hak tak kena rasuk pun kena londeh. Kena rasuk juga. Kena rasuk juga, tapi rasukkan cara lain. Kalau tak rasuk, tak londeh kan? Okey. Yang tu first. Yang kedua, yang ni yang menarik ni. Seperti yang disebut oleh Qadhi Iyad. Seperti yang disebut oleh Qadhi Iyad, dia kata apa? Dia kata boleh juga kita fahami maksud apa dia ni, mengalir. Ini bagus, ini tafsiran yang bagus. Dia kata maksud mengalir dalam darah itu apa dia? Mengalir bisikan dia. Maksud yang dia ada dalam diri kita tu apa? Bisikan dia, hasutan dia. Dia mungkin tak masuk, diri dia tu mungkin tak masuk dalam diri kita. Mungkin kita ni normal, kita kadang-kadang duk nampak, masalah kita duk nampak orang yang menjerit tu saja hantu masuk. Kita tak nampak orang yang buat maksiat tu pun hantu masuk, betul tak? Orang yang tak sembahyang, orang yang buat syirik, orang yang buat bid'ah ni, hantu masuk tak? Syaitan masuk tak? Syaitan masuk tak? Cuma kita bila nampak hantu masuk, menjerit. Apa? Ni, kelupuk apa ni lah. Ini hantu masuk. Yang duk buat benda khurafat tu pun hantu masuk. Nampak tuan?
Sebab itu hadirin mukminin, saya menasihatkan diri saya, oleh kerana dekat dan rapatnya syaitan dengan kita, dan segenap ruang dan segenap jalan, pasal itu kita doa minta dekat Allah Ta'ala apa dia? Lindungi kita daripada setiap arah. Dia datang daripada setiap arah. Tuan-tuan baca doa apa? Nak tutup daripada setiap arah. Tuan-tuan baca tak? Allahumma hfazni. Tuan-tuan, ni amal untuk menutup, bukan sahaja syaitan, pasal dia bersumpah kan, dia bersumpah nak mari daripada depan, daripada kiri, kanan, atas, belakang apa semua. Macam mana dia mai? Tuan-tuan jangan faham kata dia mai baju putih mai duduk diri depan terpacak, tak. Jangan mai kata dia macam hantu mai duduk kot belakang, tak. Tak. Mata merah mai duduk kot kiri, tak. Kadang-kadang dia mai gangguan dan juga hasutan yang kita tak nampak. Allahumma hfazni min baina aidi, min baina yadayna, wa min khalfina, wa an yamina, wa an shimalina, wa min fawqi, wa a'udhu bi'azamatika an ughtala min tahti. Ya Allah, peliharalah aku daripada depan, wa min khalfi, daripada belakang, wa an yamini, daripada kanan aku, wa an shimali, daripada kiri aku, lagi wa min fawq, daripada atas, wa a'udzu bika bi'azamatika an ughtala min tahti. Aku berlindung juga daripada bahaya daripada bawah. Ini pendinding yang paling sahih yang Nabi ajar. Allahumma hfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Baca pagi sekali, petang sekali, syaitan tak masuk. Nampak? Mudah-mudahan sedikit peringatan dan perkongsian saya pada tuan-tuan malam ini dapat panduan dan manfaat. Kadang-kadang benda yang kita dah tahu tapi memperingatkan diri kita. Tak rugi kita duduk dalam majlis ilmu. Benda yang kita dengar kadang-kadang kita tak jelas. Benda yang kita dah dengar, ingatkan semula dan boleh jadi ilmu yang baru. Mudah-mudahan tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala rahmat saya dan rahmat tuan-tuan. Dan kita sebelum tutup majlis ini kita istighfar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu ma sami'tum astaghfirullah astaghfirullah wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tuan-tuan semua.